Okay, Assalamualaikum dan selamat petang, salam sejahtera. Semua dengar Dengar. Okay. So hari ni kita akan sambung chapter 3 tapi kita masuk chapter subtopik 3.2 lah, periodicity. Okay, harapnya semua orang dah ada ke? Okay, semua orang macam dah ada je. Okay, so untuk periodicity ni apa? Periodicity ni kita lebih nak tengok apa nak cakap, the trend lah, trend dalam period table. Di mana trend yang kita akan tengok ataupun discuss adalah contoh size, radius, IE, ionization energy dan juga electronegativity. Tu tiga main lah periodicity ataupun trend yang kita akan tengok daripada period table awak. So kalau across period, size dia besar ke kecil. Down the group, size dia besar ke kecil. Ataupun kalau untuk case IE, ionization energy, kalau ingat balik ionization energy tu apa? Minimum energy required, tenaga yang diperlukan untuk nak keluarkan elektron. So kalau cross period, kita nak tengoklah tenaga, bila kita nak keluarkan elektron, nak jadikan ion atau kita nak jadikan cation ataupun kita nak ialah IE pasal nak keluarkan elektron. So kalau kita nak keluarkan elektron tu, tenaga dia bila across period banyak ke sikit? Kalau down the group banyak ke sikit jugalah tenaga yang diperlukan. Okay, kalau electronegativity pula, kita nak tengok electronegativity adalah pasal kekuatan ataupun ability sesuatu elemen dalam period table tu nak tarik elektron ke arah diri dia. Tu lebih kepada kita nak cakap kita nak masukkan elektron lah, lebih kurang sebenarnya case-nya. Tapi untuk case yang untuk hari ni kita akan masuk 3.2 tapi part radius dululah. Kita nak tengok pasal radius dahulu. So untuk radius, kita tengok across period, across first row transition element iaitu pada period 4 tapi lebih kepada aduh, aku tulis terus keluar Okay. So tak boleh lah. Alah, hai. So sorry. Allahu Akbar. Lagi 5 minit kejap. Tak apa minum. Take your time. Yelah, take your time korang okay lah. Bersenang-lenang kejap. Okay, cepat minum. Mana ada. Semangat bagusnya. Harapnya okey lah saya punya writing tablet hari ni. Cuba nak nak guna tab pun tak boleh. Putar balik, kita share entire screen. Okay. Cari nampak. Okay, tak pen saya hari ni. Okay, dia bengong juga hari ni. Okay, seperti baik tadi. Okay, so untuk 3.2 kita untuk first part ni kita tengok untuk radius dululah. Kita tengok untuk trend pasal radius untuk across period. And then first row transition element tadi saya bagi tahu dia lebih kepada period 4. Tapi untuk first row transition element saja, and then kita tengok down the group lah secara general. Okay, ni secara general saja. And then kita akan analysekan variation of atomic radius. Tu kalau kita compare lah, contoh nanti elemen X dengan elemen Y contohnya. So compare mana saiz besar, mana saiz kecil. Okay, and then kita nak compare
atom dengan dia punya ion. Contoh X dengan X minus ataupun Y dengan Y2 plus. So mana lagi besar? Kalau X dengan X minus ni mana lagi besar? Sebab ni nanti dalam awak punya assignment minggu depan macam tu lah. Contoh dia bagi elemen awak Na dengan Mg. So mula kita comparekan dulu Na dengan Mg. Siapa saiz lagi besar, siapa saiz lagi kecil untuk trend atomic radii lah. And then nanti awak kena compare pula, awak kena cerita pula. Kini ingat chapter 3 ni semua pasal explanation, dia tak ada calculation. Calculation sikit berbenar je. Tak ada pun formula pun. So chapter 3 lebih kepada explanation. So sila take note point-point yang saya bagi tahulah. Okay, nanti pun awak soalan dia akan tanya antara Na dengan Mg. Lepas tu nanti tanya pula explain Na dengan Na plus. Mana lagi kecil, mana lagi besar. Atau Mg dengan Mg2 plus. Mana lagi kecil, mana lagi besar. Itulah yang untuk punya assignment nanti. Okay, so kita masuk atomic radius side dulu. Berkaitan dengan atom saja. So ini secara general je. So kalau perasan secara generalnya, bila across period, awak punya size akan makin kecil. So tengoklah nilai dia tu makin lama makin kecil, makin lama makin kecil secara generalnya. So kalau down the group, awak punya, bila down the group pula, awak punya size akan makin lagi besar. So dah boleh kena pastilah secara generalnya, kalau across period, dia size smaller. Ni atomic ingat atom bukan ion, ni atom. Kalau down the group, okay, down the group awak punya size lagi besar. Size besar. Saya tulis situlah. Okay, itu secara generalnya. Okay, kenapa awak boleh kita kena tahulah, kita nak explain kenapa bila across period size makin kecil. Kalau down the group size makin besar. So kalau kes ni kita nak tengok ada dua faktor yang mempengaruhi trend ni lah. Dia secara general So faktor ni adalah point yang penting untuk kita nak explain sampai habis chapter 3. Memang point ni awak kena ada, wajib ada. Bukan kena ada, memang wajib ada. Di mana kita kena tengok, iaitu first dia punya faktor kita tengok pada number of proton dia. Yang kedua pada dia punya principal quarter number ataupun number of shell. Ni N. So ni yang nilai Z tu, which is number of proton. Okay, kita tengok dia punya ni faktor ada dua, di mana kalau number of proton dia akan mempengaruhi, kita panggil dia sebagai effective nuclear charge. Ni kalau yang masa kuliah hari tu, kalau tengok slide tu samalah. So proton number dia akan mempengaruhi effective nuclear charge. Kalau ingat balik, nuclear charge ni sama juga dengan perkataan proton number sebenarnya. Ni proton number juga sebenarnya. Cumanya apa benda saya nak tulis ni, proton number. Tapi perkataan bila tambah efektif ni dia memberi maksud lain sikit lah. Okay, kalau untuk number of shell, dia akan mempengaruhi, kita panggil dia sebagai shielding effect ataupun screening effect. Okay, ni adalah dua faktor yang awak kena tahu. Awak kena tahu, memang wajib tahu. Inilah, tapi kena pilih salah satu lah. Tak boleh dua-dua ni faktor yang kita nak explain. Contoh kalau across period, kita kena pilih salah satu. Bila kita nak cerita across period, kenapa size dia kecil, kena pilih salah satu faktor lah yang mempengaruhi number of proton ke number of shell yang mempengaruhi awak punya size tadi. So kalau tahu dia number of proton, okay, kita cerita pasal effective nuclear charge. Tak boleh dua-dua dia salah satu saja. Tak boleh bila awak cerita pasal proton number, sibuk nak cerita pasal shell. Tak boleh. Kita pilih salah satu saja. Macam mana kita nak tahu pula nak pilih tu? Okay, nak pilih tu asalnya mesti daripada apa? First kena buat electronic configuration. Ni yang penting. Electronic configuration dahulu. Kena buat electronic configuration dulu, baru awak tahu faktor mana yang awak kena pilih untuk nak explain trend-trend yang dekat dalam periodicity nanti ni. Tadi saya dah cakap awak ada radius,
awak ada ionization energy, lepas tu dengan electronegativity. So semua ketiga-tiga trend, tiga-tiga periodicity tadi tu dia follow dua faktor ni lah. So benda penting kena cerita pasal, kena buat dulu electronic configuration. Dah buat electronic configuration, baru kita boleh tahu mana satu faktor yang kita nak gunakan. Okey, apa kita sekarang nak cerita dulu apa pula effective nuclear charge. Hilang pula ni. Okey, nak kena cerita pula apa effective nuclear charge dan juga apa itu screening effect. Nak bagi jelas. Sekejap Dan pen saya apa nak salah. Okey, sebelum tu alamak dia punya ni pula. Okey, kita nak cerita dulu radius tu kita ambil daripada apa sebenarnya. Saya buat ni dulu lah. Keep dulu. Stress pula. Oh, kosongnya selepas itu. Aku ambil selepas ni pula punya. Okay, so sebelum kita nak masuk apa faktor, maksudnya apa itu tadi effective nuclear charge, apa pula tadi screening effect, kita nak tahulah radius tu kita ambil daripada mana ke mana. Okay, radius tu sebabkan kita tak tahu, bukan tak tahu, maksudnya susah kita nak define bentuk awak punya orbital tu. Ingat lagi orbital tu dia tak ada specific boundary. Dia tak boleh, kita tak tahu bentuk dia sampai mana, dia punya part mana, dia punya cakap boundary tu lah, dia punya kawasan dia, space dia tu sampai mana. So kita ambil, macam mana kita nak dapatkan dia punya size tu, kita ambilkan jarak between dua nucleus. Tiba tak ada ni pula. Okay, jarak antara dua nucleus. So atomic radius tu yang mana, iaitu separuh daripada jarak dua nukleus tersebut. Tu dia bagi tahu. Atomic radius is taken as half of distance between the nuclei. Antara dua atom yang samalah. Sebab kita kan memang cerita pasal satu elemen tu kena elemen yang samalah. Jangan sebelah Na sini Cl. Tak boleh lah sebab saiz memang berbeza. So contoh kalau kita nak tahu saiz tu Na dengan Na sebenarnya antara atom yang sama. Itulah radius. Dia ambil separuh jarak between dua nukleus atom tersebut. Okay, so tadi ni saya ada cerita ada dua faktor. Kita tengok proton number ataupun number of shell. So effective nuclear charge. Okay, so kita tengok dulu nuclear charge tu apa. Okay, itu kita panggil sebagai ZEF. Dia punya simbol dia ZEFF. ZEF. Okay, ZEF tu panggil tadi effective nuclear charge. Kita tadi dah bagi tahu nuclear charge tu apa. Nuclear charge kan number of proton, sama je. Dia adalah number of proton atau proton number, sama je lah. Okay, so apa kegunaan proton number sebenarnya? Ingat proton number kan dekat nukleus, kat tengah-tengah kan. Ni nukleus awak, so ni charge positif awak kat tengah-tengah. Okay, so apa function awak punya nuclear charge ni? Function nuclear charge dia akan pull all the electron untuk makin dekat dengan nukleus. Sebab dia charge positif, awak punya elektron charge negatif, of course lah ada tarikan, betul? So dia nak tarik elektron ke lagi dekat dengan nukleus. So apa pula maksud effective nuclear charge? Kalau effective nuclear charge, charge yang dirasai hanya daripada untuk valence elektron sahaja. So charge yang dirasai oleh valence elektron sahaja. Okay, tadi contoh awak punya proton number awak. Okay, proton number contoh macam sodium ni, proton number dia 11. Okay, awak tahu kat sini dia bagi 11. Okay, tapi masalahnya kita ada shell. Awak ada halangan. Macam level lah, macam game. Okay, awak ada power 11. Lepas tu ada level 1, 2, 3. Maksudnya ada shell 1, shell nombor 2, shell nombor 3. Level 1, level 2, level 3. Level 3 yang terletaknya valence elektron. Mesti shell yang paling luar, valence shell. Okay, boss lah kiranya, level paling tinggi. Okay, awal-awal awak ada 11 charge dia, ada power 11. Tapi selepas awak dah battle, okay, level 1, lepas tu pergi level 2, nak masuk level 3, masa nak masuk ke valence elektron ni,
charge awak mestilah dah makin berkurang, betul? Awak punya power tu, yelah kalau tak ada supply, maksudnya tak ada jumpa magic atom ke apa ke yang boleh nak supply balik, nak dapatkan balik awak punya power tu. Contohlah lepas dah level 1, level 2, yang tinggal awak punya charge ni, sebab tu kita boleh kira je punya valence, ZEF awak berapa. Pergi ke valence elektron, tinggallah 1 je. So dia dapat kira ni, kita boleh kira ZEF berapa. Kita boleh kira sampai masa dekat valence elektron ni, charge awak tinggal positif 1 sahaja. Sebab tu dia nak bagi tahu, so positif 1 ni je yang hanya dapat dirasai oleh valence elektron. Kenapa? Sebab kita ada shell tadi. So dia dihalang lah, dia shell ni ataupun elektron lagi 10 ni, dia halang lah awak punya charge sebenarnya, menyebabkan masa nak sampai dekat valence elektron ni tinggal positif 1 sahaja. So positif 1 ni lah kita panggil sebagai ZEF, charge yang dirasai oleh valence elektron. Okey, untuk yang ZEF ni, kalau pada period yang sama, dia shell samalah. Ingat, bila period sama, shell sama. Okay. Kalau macam tu, tapi nilai ZEF awak akan berbeza. So, tu yang contoh sodium dengan magnesium. So, kalau kita kira untuk magnesium punya ZEF, so dia akan dapat rasa positif 2. Ingat, halangan dia sama, level dia masih level 1, level 2, level 3. Maksudnya shell dia, number of shell dia masih lagi sama. Tapi sekarang ni, sebabkan ZEF awak, sebabkan tadi dia punya proton number berbeza, so ZEF pun berbeza. So kita boleh tahu bila increase-nya, so awak boleh tahu bila increase-nya number of proton, awak punya ZEF pun increase ke tak? ZEF awak increase ke tak? Increase juga. So kita tahu dah ZEF akan increase. So bila proton number makin banyak, makin tinggilah juga nilai ZEF. Okay, bila tinggi nilai ZEF, ingat tadi nuclear charge dia punya function adalah nak tarik elektron dekat dengan nukleus. Sebab positif, dia kan nilai positif. So dia nak tarik yang nilai negatif kepada diri dia. So rasanya mana lagi kuat? Positif 1 ke positif 2? Sodium ke magnesium yang lagi kuat nak tarik? Positif 2. Positif 2. So magnesium lah yang lagi kuat nak tarik sebab dia punya charge tadi ni, mana? Dia punya ZEF tadi positif tu, dia punya power lagi tinggi sikit daripada magnesium. So magnesium lagi kuat nak tarik ke arah nucleus, attraction between nucleus and valence electron lagi kuat. Sebab tu, sebab tadi bagi tahu, so attraction between awak punya nucleus awak tadi tu ada charge ni lah, positif proton number tadi lah. So attraction between nucleus dengan between nucleus and tiba-tiba macam bengong pula nak buat ayat. Between nucleus and valence electron lagi kuat lah, which is lagi stronger. Bila lagi kuat, size makin kecil ke makin besar? Kecil. Makin kecil. Sebab itulah bila across period, iaitu sama period, pada period yang sama, ingat bila period yang sama tapi proton number berbeza kan, proton number makin bertambah. So bila proton number makin bertambah, ZEF makin bertambah. So attraction between nucleus dengan valence electron pun makin kuat. Sebab tu bila kita tadi awak tengok gambar rajah tu, size dia makin kecil. Itu sebabnya. So kita boleh conclude kan, untuk yang ZEF ni selalunya kita nak cerita bila awak punya shell sama. Shell same. Number of shell adalah sama. Di mana lebih kurang dia maksudnya kita boleh anggap dia sama group. Bila dia shell sama, number of shell ni maksudnya valence shell. Valence shell dia sama. And then dia adalah pada group yang sama group pula, bukan sama group, sama period. Okay, bila dia sama period, okay, kita kena cerita pasal number of proton, which is kita kena cerita pasal ZEF. Okay, so boleh nak tahu dia punya shell sama ke tidak, bilangan shell sama ke tidak, dia punya valence shell sama ke tidak, kena buat electronic configuration. So pastikan fahamlah ZEF tu apa. Jangan lepas ni cerita proton number increase, ZEF increase, tapi bila nak cerita pasal ZEF tak tahu ZEF tu apa. So ZEF tu
adalah charge yang dirasai oleh valence elektron. ZEF ni khas untuk valence elektron sajalah. Tapi charge dia tu, macam mana kita nak kira dia punya effective nuclear charge tu, which is tadi proton number, Z ni proton number. So S ni adalah number of inner electron. So dalam kes tadi sodium 10 lah. Sebab tu kalau magnesium pun 10. Bilangan kita nak lawan ni 10 sama je. Cuma power dia, starting point power dia tu berbeza. So sasah lah siapa lagi power lagi besar. Maksudnya proton number lagi besar, ZEF dia pun lagi besar. Sebab tu attraction dia lagi kuat. Okay, itu untuk ZEF. Kita nak cerita pasal screening effect. Okay, kalau tadi pasal ZEF, dia punya valence shell sama. Tapi case untuk, bila kalau kita nak cerita pasal screening effect dia punya shell tidak sama. Bila awak buat electronic configuration, dia punya valence shell is not the same. Tak sama. Barulah kita boleh cerita pasal screening effect. Okay, untuk case macam ni, untuk screening effect, dia lebih kepada same group. Bila elemen yang sama group, kita boleh cerita pasal screening effect. Jangan cerita pasal proton number. Okay, kenapa tak boleh cerita pasal proton number ataupun cerita pasal ZEF bila sama group? Okay, tak apa. Kita cerita dulu apa itu shielding effect. Okay, tadi shielding effect kita kena base pada principle quantum number. So shielding effect ni berlaku bila ada repulsion between inner dengan outer shell punya elektron. So di mana inner shell elektron akan halang lah. Nama pun screening, nama pun shielding. So inner shell dia akan halang awak punya elektron yang paling luar. Okay, tak apa. Contohnya sini gambar rajah ni. Okay, kena ingat awak ada attraction. Ni nukleus positif. Okay, tapi masalahnya awak punya elektron kan negatif. Okay, settle. So ada attraction lah positif dengan negatif. Tapi dalam masa yang sama, awak ada shell satu lagi di mana ada elektron. So elektron dengan elektron kan dia repel, betul? So dia ada repulsion kat situ. So dalam masa yang sama dia ada attraction, dan pada masa yang sama juga dia ada repulsion, tolakan. Dia ada tarikan, dia ada juga ada tolakan. Okay. Contohnya lebih tengok pada yang sama group lah. Okay, bila awak kira nilai ZEF, untuk yang sama group, awak akan perasan nilai setiap ZEF, contoh lithium, sodium dengan potasium, nilai ZEF ni bila awak kira akan dapat positif 1. Semua nilai ZEF ni adalah sama. Sebab tu bila kita nak cerita untuk sama group, contoh yang ni adalah berkenaan dengan group 1, awak tak boleh cerita pasal ZEF. Kita tak boleh cerita pasal proton number. Ya, proton number dia berbeza. Tapi sekarang ZEF dia adalah sama. Sebab tu kita tak boleh cerita pasal ZEF bila sama group ataupun shell yang sama group lah. Bila kita pasal group yang sama, kita tak boleh cerita pasal number of proton lah. Sebab kenapa? Dia punya ZEF tadi adalah sama. So kita kena cerita pasal dia punya number of shell. Sebab kalau tengok number of shell dia tak sama. Kalau lithium ada 2. Awak punya ada 1s2 2s1. Kalau ni 1s2 2s2 2p6 3s1. Kalau potasium 1s2. Ya Allah, aku ni. Dia masalahnya nak fahamkan awak screening dengan ZEF ni je. Okay, tu. Lepas tu 3s2 3p6 4s1. Okay. So dia semua pada group yang sama tapi dia punya shell dia berbeza. Okay, datangnya screening effect. Okay, sekarang ni dia punya kekuatan nak tarik semua sama. Semua positif 1. So semua maksudnya 4s1, 1 ni yang kat paling luar ni, saya bulatkan warna purple ni, semua merasai positif 1. Okay, tapi masalahnya awak ada tolakan elektron. Okay, kalau untuk yang lithium, awak ada 2 elektron. Maksudnya tolakan dia dalam lebih kurang 1-2 tolakan je. Okay, tapi bila lagi banyak elektron, lagi banyak tak tolakan, lagi banyak tak repulsion berlaku. Lagi banyak kan? Betul tak? Ada orang nak jawab. Tak apa, cakap je.
Lagi banyaklah tolakan berlaku, lagi banyak elektron, maksudnya lagi banyaklah tolakan berlaku. Awak nak tarik daripada daripada nukleus ni, nak tarik valence elektron ni positif 1 je. Kekuatannya positif 1 je, powernya 1 je. Masalahnya sekarang ni tolakan dia lagi banyak daripada awak punya ZeV. So menyebabkan dia punya repulsion tu akan melebihi ZeV lah. Menyebabkan lagi tolak. Rasanya saiz makin kecil ke besar lagi banyak tolakan? Besar. Lagi besar. Sebab itulah bila bilangan shell bertambah, awak punya elektron pun bertambah. Inner elektron bertambah. Maksudnya maksudnya bila shell bertambah, inner elektron bertambah. So bila inner elektron bertambah, awak punya repulsion pun bertambah. So menyebabkan dia tolakan makin kuat, tapi nak tarik awak punya ZeV tu sama. So menyebabkan memang inner elektron tu dia akan shield lah. Sebab tu kata tadi bila inner elektron bertambah, so bertambahlah halangan tu nak capaikan effective nuclear charge which is ZeV tu ke arah valence elektron. Makin bertambah inner shell, bertambah inner shell pula, bertambah inner elektron, bertambahlah juga halangan. Halangan apa? Halangan ZeV tu nak sampai ke halangan ZeV. Halangan maksudnya menghalang ZeV dari sampai ke valence elektron tadi. Boleh faham tak screening effect? Ada nak kena saya ulang balik ke? Boleh ke faham screening effect ni? Boleh. Senang cerita, kalau tak faham saya tanya saya balik nanti. So senang cerita, bila bertambah shell, bertambahlah awak punya inner elektron. So inner elektron dia akan menghalang awak punya ZeV untuk sampai ke valence elektron. Tu je. So kita tak boleh cerita pasal ZeV lah bila awak punya elemen tu sama group. Sebenarnya faktor yang paling utama kita akan tengok, lagi senang cerita, bila awak buat electronic configuration, tiba-tiba hilang pula aku punya pen. Okay, bila awak buat electronic configuration, faktor pertama, paling utama awak kena tengok dulu number of shell lah sebenarnya. Lepas tu nombor kedua baru kita boleh, kalau number of shell sama, barulah awak boleh guna faktor proton number. So number of shell baru kita kaitkan dengan tadi screening effect. Okay, kalau proton number cerita pasal ZeV. So tu keutamaannya, ikut prioritinya, tengok dulu number of shell. Kalau shell sama baru kita cerita pasal proton number. Tu prioritinya lah, tengok number of shell dahulu baru tengok proton number. Okay, kita tengok across period. Kenapa tadi saiz makin kecil? So tadi kita tahu bila across period awak punya proton number pun makin tinggi lah. So increase your proton number causing increase of effective nucleus charge. So bila tingginya ZeV, kuatlah awak punya tarikan attraction between nucleus and valence elektron. So makin kuatlah elektron tu ke arah nukleus, menyebabkan awak punya saiz awak makin kecil. Ni secara general lah. Inilah point which is yang merah tu lah, point yang kena ada bila nanti yang assignment. So nanti assignment kena ayat penuh Bukannya awak letak increase proton number, increase ZeV. Salah tu. Kena cakap lah, macam saya cakap ni, as across period, bagilah ayat yang lengkap. Okay, so ini cara secara general lah kita nak explain. Okay, tu kalau period tu dengan period 3, secara general memang lagi kecil. So sebabkan dia punya effective nuclear charge, ZeV awak makin increase. Okay, kita tengok untuk first row transition element iaitu pada period 4. Okay, kalau secara generalnya patutnya bila across period saiz makin kecil. Tapi untuk transition metal, awak punya saiz dia lebih kurang sama sahaja. Dia tak makin kecil. Maksudnya dia significantly sama sahaja saiznya. Tak ada makin besar ataupun tak ada makin kecil. Okay, kenapa? Ingat balik, bila transition metal, awak ada 3D punya orbital. Okay, maksudnya elektron dia akan masuk pada 3D orbital.
Dia takkan buat shell yang baru sebab memang awak dah masukkan 4s tu, tapi awak ada 3D yang boleh masuk sehingga maksimum 10 elektron. So elektron akan lebih masuk kepada 3D dulu. Kita penuhkan 3D dulu. So ingat, bertambahnya elektron, bertambahnya inner elektron lah kan. Awak tambah elektron, maksudnya inner elektron bertambah. Bila inner elektron bertambah, sebab ingat 3D ni sebenarnya pada n equals to 3, pada shell yang ketiga sebenarnya. 1, 2, 3. Okey, ada 4. Okey, ni tadi 1, 2, 3, 4 contohnya. Wah, aku punya bulatan. Okey, ni n equals to 1. Ni equals to 1. Ni 2, ni 3, ni 4. Okey, 3D ni dia pada n equals to 3. Pada shell yang ketiga. Maksudnya pada shell ketiga nanti, kita masukkan elektron dekat 3D. So pada shell ketiga ni akan bertambah lagi elektron. Tadi kat 4s tadi n equals to 4 ni masih lagi ada 2 elektron sebab awak ada 4s tu tadi. Kita ada 4s tu. So ada 2 elektron dekat dekat n equals to 4. Tapi untuk transition metal, bila awak masukkan elektron, kita masukkan 3D dulu, kita masuk penuhkan. So n equals to 3 ni akan bertambah elektron. So bila bertambah elektron, bertambahlah total inner elektron. Ingat, bila bertambahnya total inner elektron, bertambahlah juga awak punya shielding effect. Betul? Tapi pula ingat balik, sekarang ni kita across period. Across period proton number pun berbeza, betul? Akan bertambah juga, maksudnya meningkat juga bilangan proton number. So pada masa yang sama, awak punya nuclear charge juga ataupun effective nuclear charge juga bertambah juga. Pada masa sama, shielding effect bertambah. Pada masa sama juga, awak punya effective nuclear charge pun bertambah. So, shielding effect yang tadi increase tadi, dia akan cancelkan awak punya increase of nuclear charge. Sebab masing-masing bertambah, so masing-masing dia cancel outkan each other. Sebab tu menyebabkan untuk first row transition element, dia punya size tidaklah makin kecil ataupun tak makin besar. Dia not significantly change. Size dia lebih kurang sama je. Ini untuk first row transition element. Kenapa? Sebabnya awak ada 3D orbital. Masuk elektron dekat 3D, shielding effect pun bertambah. Dalam masa yang sama, bila kita across period, proton number bertambah, ZeV pun bertambah. Cumanya dia akan cancelkan each other. Sebab tu atomic radius dia tak banyak berubah. Okay, ini untuk first row transition element. Ya, tahu ngantuk, harapnya tak tidur lah. Sebenarnya saya explain ni, ingat dia penting untuk awak punya assignment dan juga UPS. Okay, down the group. Okay, kalau down the group, dia lebih kepada shell lah. Sebab tengok sah-sah terus nampak bilangan shell sama. Kenapa kita tak boleh cakap down the group lebih kepada ZeV? Sebab nilai ZeV, value of ZeV same. Sebab tu kita tak cerita pasal ZeV bila down the group. Kita lebih cerita pasal shell ataupun principal quantum number. So as down the group, principal quantum number awak makin bertambah. So menyebabkan punya shielding effect pun bertambah. So pilihlah kalau awak nak letak shielding effect ataupun screening effect, dia sama je. So pilihlah salah satu atom yang awak nak guna. Okay, so bila shielding effect dengan ataupun screening effect bertambah, awak punya attraction akan makin lemah. Sebab shell halangan awak dah makin banyak. So nak tarik elektron awak punya nukleus, nak tarik valence elektron, dah banyak halangan. So makin lemahlah tarikan tersebut. Sebab tu size dia akan makin besar bila down the group. Okay, so far boleh. Bila across period dengan down the group, dia punya faktor-faktor tersebut. Boleh. 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 Semangatnya. Harapnya semangat sampai akhir. Okay, so kita tengok soalan. Okay, kadang soalan dia bagi macam ni. Elemen X dengan Y ada nuclear charge ataupun proton number 11 dengan 19. So terus Pak suruh explain the size of both element. Okay, ni macam awak punya, saya kata tadi macam awak punya assignment lah. Dia bagi dua elemen
and then kita comparekan size between X dengan Y. Okay, so pertamanya kena buat electronic configuration. Okay, so bila buat electronic configuration, kita dah tahu. Tadi saya kata priority yang pertama, keutamaan yang pertama, faktor kita tengok dulu. Apa? Kita kena tengok. Tiba tak ada pula. Kita tengok apa? Shell ke kita tengok proton number? Shell. Tiba proton number, proton shell. Okay. Shell ke proton number? Shell. Ya, untuk keutamaan kita tengok dulu number of shell. Memang proton number dia berbeza. Sasa kita dah nampak dah 11 dengan 19. Tapi bila awak buat electronic configuration, awak nampak diorang ni sama group. Nampak 3s1 dengan 4s1 dia pada orang ni pada group 1. So ingat bila group 1 dia punya nilai ZEF dia adalah sama. Ya, so nilai ZEF tiba tak detect pula. Okay, nilai ZEF adalah sama. So tak boleh cerita pasal ZEF, kita kena cerita pasal number of shell. Sebab tu bagi tahu dulu apa yang sama. Okay, elemen X dengan Y ini same group. Kenapa dia sama group? Sebab bukan sama group sebab dia punya bilangan valence elektron dia sama. And then menyebabkan awak punya effective nuclear charge juga sama. So apa yang lainnya? Cerita pula apa yang lainnya. Okay, so elemen Y ada lagi banyak principal quantum number ataupun more number of shell compare dengan X. So menyebabkan shielding effect untuk Y lagi besar lah. Ingat, bila kita cerita pasal dua elemen, lagi-lagi nanti assignment awak memang kita akan bagi dua elemen. Awak kena compare. Jangan cerita pasal Y saja, jangan cerita pasal X saja. X ada lagi banyak proton number. Lagi banyak proton number dari siapa? Macam awak comparekan orang tu, orang tu tinggi. Awak compare tinggi dengan siapa? Macam tu lah. Kita nak comparekan dengan siapa. So sebab tu dia kata elemen Y has more principal quantum number than X. Kena bagi tahu compare to X. Lepas tu menyebabkan attraction between nucleus and valence electron become weaker for Y compare to X. Nampak ada comparison. So ingat bila assignment awak macam ini, awak kena explain. Kena compare between two element yang diberi tu. Jangan cerita pasal Y saja. Y ada lagi banyak shell. So attraction between nucleus and valence electron untuk Y lagi lemah. Awak compare dengan siapa sekarang ni? Sebab tu kena ceritalah. Okay, so size untuk Y lagi bigger compare to X. So macam ni je kita nak explain. Pastikan ada electronic configuration. Bagi tahu dulu dia orang ni sama, apa yang sama. Dari segi apa yang sama, dia orang sama group ataupun sama effective nuclear charge. Lepas tu bagi tahu pula apa perbezaan dia orang. Which is number, kan ada dua faktor. Kita tengok pada number of shell. So kita cerita pasal shell dalam kes ni. So bila number of shell, dia punya partner mesti cerita pasal shielding effect. Okay, shielding effect. So shielding effect dia lagi tinggi ke rendah. So kalau shielding effect awak tinggi, so maksudnya attraction between nucleus and valence electron dia lagi lemah. So sebab tu size dia lagi besar lah bila awak punya shell lagi banyak. Ni cara nak explain ya. So sila take note. Lagi-lagi untuk assignment. Okay, so kita pergi soalan nombor 3. Okay, ni dia bagilah contoh PQR, proton number 3, 7, 11, 12. Okay, and then the first macam biasalah tentukan blok elemen R. So siap-siaplah R, 1S2. Ni saya bagi je lah, senang dulu. 3S1. Okay, so kita tahu dah kat sini dia group 1. Lepas tu dia period 3. Lepas tu dia blok S untuk R. Okay, and then nombor 2, dia minta elemen yang sama chemical properties. Okay, untuk case yang sama chemical properties, awak kena cari elemen yang sama group. Siapa yang sama group? Dia adalah sama chemical properties. Ingat sekali, siapa yang sama group, dia ada chemical properties yang
sama. So macam mana kita nak tahu dia mana yang sama group? Kenalah buat electronic configuration. So saya buatkanlah 1s2, 2s1 sebab 3 je. And then R. Lepas tu R tadi dah buat. Kita Ada buat. buat. Yes. Tukar. Sekejap. Q 1s2, 2s2, 2p3. Okay, lepas tu S pula. 7 kan, betul lah? 7, lepas tu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, dah berdapat dah. So dari sini awak tahulah okay, mana group yang sama. So P dengan R adalah sama group. So sama group, samalah chemical properties. Okay, saya nak bincangkan yang nombor 3 ni. Which of these element has the smallest radius? Try jawab. R ke, P ke, Q ke, S? Yang smallest atomic radius. S. S. Betul ke? Kawan awak jawab S. Yang lain? Q. Q. P. Okay, ada orang jawab Q, ada orang jawab S. Lagi semua jawapan semua ada. P. P. Ada jawab P. Iya. So, rasanya mana jawapannya? Madam. Yep. Lagi kecil, lagi sikit proton, lagi sikit kan radius dia. Sebab dia punya Tu tadi kena apa? kena consider benda tu. Awak nak tengok faktor proton number ke awak tengok number of shell? Ingat tadi kalau number of shell lagi banyak, lagi besar. Betul tak? Lagi banyak number of shell, lagi besar. So sebenarnya dalam kes ni R dengan S awak dah kena kick dah, kena out dah daripada list. Sebabnya dia punya N awak lagi besar kan. Sebab R dengan S dia dah ada 3 shell. Compare dengan P dengan Q. So R dengan S kita boleh cancel lah. Sebab ingat valence lagi banyak number of shell, lagi tinggi awak punya shielding effect. Attraction makin lemah, size Sorry, lagi madam. Q. besar. Okay, so Q. antara P dengan Q, siapa lagi kecil? Q. Q. Sebab Period dia dah macam ni. electron valence dia lagi kecil. Kenapa Q? Sebab antara P dengan Q kita tengok pada proton number. Kita tengok number of shell. Kenapa? Sebab number of shell dia sama. So kita tengok, barulah kita tengok parity yang kedua iaitu number of proton. Okay, tadi first kita tengok number of shell. Ni untuk nak case kecil kalau pun kecil, kalau P dengan Q, number of shell dia sama. Tapi proton number dia berbeza. Kita cerita pasal proton. Okay, lepas tu kalau proton lagi tinggi, so dia lagi banyak, awak punya ZEF awak pun makin, ZEF awak pun makin tinggi. Ingat, bila ZEF tinggi, attraction, tadi saya dah beritahu, attraction awak makin stronger. Betul? Makin kuat. Bila makin kuat, awak punya size makin kecil. Ini case proton number. So, jawapan dia adalah Q sebab dia punya number of proton. Kalau P tadi 7 je. P3, Q awak ada 7. Oh, sah-sah lah. Itu lagi tu. Ada orang tanya ke? Kenapa Yana? Anak kat tangan? So boleh? Boleh. Boleh. Okay, so try soalan seterusnya. Ni kata elemen. Ni saya kata hari tu. Mana satu metal, mana satu non-metal, mana satu metalloid. Tu nanti tengok daripada nota. Mana kalau A apa, B apa, F apa, C apa, mana yang metal, mana yang metalloid, mana yang non-metal. So tu yang ni soalan boleh keluar lah untuk UPS. Sebab UPS dia boleh keluar. Okay, lepas tu yang B, dia kata suruh arrange the element B, C dan E in ascending order of atomic
radius. Okay, saya nak tahu dia punya proton number. Kira je lah. Ni satu, dia minta B. 1, 2, 3, 4. B awak proton number dia 4. C 4, 5, 6. C 6. 6, 7, 8, 9, 10. D 10. Lepas tu E 10, 11, 12. E 12. So try lah buat electronic configuration. 1s2, 2s2. 1s2, 2s2. 2p6. Yang ni 1s2, 2s2, 2p6. Okay, ni salah. Ni 2p2. Okay, ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sekarang ni kita nak susun ascending order. Ascending order kena faham pula. Ascending order kecil besar ke kecil? Kecil ke besar? Kecil ke besar. Sekarang ni nak tentukan mana yang saiz kecil. Dah tahu tu? Dah susun lah. Okay, susah sangat. Mana paling besar? Kita susun paling besar dulu. Besar siapa paling besar? B. E besar. Paling besar adalah E sebab sasah dia punya shell paling banyak. Ingat, lagi banyak shell lagi besar. Kenapa? Shielding effect dia lagi tinggi, attraction dia lagi lemah. Okay, seterusnya kena tahu B. BCD. B. Kenapa B? Sebab proton number. Ya, sebab Proton dia proton sikit. number paling sikit. And then seterusnya C. C paling kecil adalah D. D. Sudah dapat susunan. Sebenarnya bila awak susun, awak dah tahu explain dah sebenarnya. Okay, cara nak explain bila lagi banyak elemen ni, kita selalunya lebih kepada kenapa dia paling besar, kenapa dia paling kecil. Tu je sebenarnya kita bila explain, tapi nasib baik tak keluar 8 SPM lah kan. Okay, tapi kalau explanation, kalau dalam exam, kita selalu lebih fokus kepada kenapa dia paling besar, kenapa dia paling kecil sahaja. Contoh kena cerita pasal E lah. E kenapa dia paling besar? Sebab dia punya number of shell lagi banyak. So shielding effect dia Lemah. pun tinggi. Tinggi. Shell lagi banyak, shielding effect tinggi, tapi attraction dia yang lemah. Aku cakap lemah, apa tu dia lemah? Weaker. Sebab tu size besar, bigger. Okay, kalau D kenapa kecil tadi? Sebab number of proton dia lagi banyak. So dia punya Z pun tinggi. Ya. Lepas tu tapi attraction dia Tinggi. tinggi. Stronger. Ingat tarikan mana ada tinggi atau rendah. Awak tarik kan, dia tarikan maksudnya kuat ataupun lemah. Tarikan awak takkanlah nak cakap tarikan saya tinggi. Kau tarikan apa pula? Selalunya tarikan kita cerita pasal lemah atau kuat lah. Kau tarik kuat ke tarik lemah? Okay. Bila tarikan awak attraction dia stronger, saiz awak sebab tu saiz dia paling kecil. Itu je lah. Sebab bila awak susun, awak dah tahu dah dia apa, kenapa. So daripada situ kena keluarkan je lah dia punya point. Daripada point tu bolehlah awak explain. Tapi mujur lah, tak ada keluar dekat PSPM. Tapi lebih keluar kepada assignment. So ini je lah yang awak kena ceritakan. Kalau contoh antara E dengan D, ceritalah E lagi banyak. Ikutlah awak nak main karakter awak siapa? E ke D? Kalau nak cerita pasal E sebab number of shell dia lagi banyak daripada D. Sebab tu shielding effect dia lagi tinggi daripada D. So attraction between nucleus and valence electron untuk E lagi lemah daripada D. Sebab tu size E lagi besar daripada D. Nampak tak bila saya cerita, saya comparekan between dua elemen ni? Itulah untuk assignment awak. Awak punya karakter ataupun main karakter siapa? E ke D? Tapi dalam masa yang sama awak kena compare. Nak cerita pasal D. Okay, D proton number dia. Tapi lagi obvious kita cerita pasal shell lah. Bila pasal E dengan D. Sebab tadi E dengan D lagi confirm, lagi nampak pasal shell. So kita cerita pasal shell lah untuk E dengan D.
Okay, so dah habis masa. So bolehlah cuba untuk try buat soalan nombor 5. Lebih kurang sama je, cuma dia suruh arrange element in order of increasing atomic radius. First step buat electronic configuration. Dah tahu, dah nampak, susun dah dulu sebab ni increasing atomic radius, maksud daripada kecil ke besar jugalah. And then tahu siapa besar, siapa kecil, explain lah berdasarkan awak punya susunan tersebut. Okay, ini kalau kita compare, masuk sikit untuk compare atom dengan dia punya ionik. Contoh, apa tak keluar? Contoh Na dengan Na+, Cl dengan Cl-. So benda yang sama, konsep dia kena buat juga electronic configuration. So untuk case Na dengan Na+, awak akan nampak lah proton number sama. So tak cerita pasal proton number lah, sah-sah. Tapi awak boleh nak lagi nampak ada bilangan shell. So bilangan shell untuk cation dia lagi sikit. So menyebabkan dia punya shading effect dia pun berkurang. Menyebabkan dia punya attraction makin kuat. So sebab tu size cation awak lagi smaller lah. Okay, tapi kalau Cl dengan Cl-, bila awak buat electronic configuration dia, awak akan tengok, okay, proton number sama sebab elemen sama. Tapi number of shell dia sama. Okay, dalam kes ni, dah tak valid lah dua faktor tadi sebab awak punya shell sama dan awak punya proton number pun sama. Untuk kes yang macam ni, kes terpencil, kita cerita pasal number of proton. Okay, dia sama proton number tapi kena ingat Cl- dia bertambah bilangan elektron. Sebab lagi banyak more elektron dalam anion menyebabkan elektron repulsion pun lagi meningkat. Ingat, lagi banyak elektron, lagi tinggilah tolakanlah antara elektron. So tolak lagi tinggi, attraction nukleus dengan valence elektron lagi weaker lah untuk anion. Sebab tu anion awak lagi besar gedabak daripada dia punya atom. So sama juga kes yang tak punya assignment, awak kena comparekan elemen tersebut dengan dia punya ion. Tu yang contoh Na dengan Na+. Ceritalah macam tu, macam ni. Kalau contoh awak dapat satu lagi elemen Cl dengan Cl-, so ceritalah macam ni. Ataupun mungkin dapat Mg, so kena compare lah dengan ion dia Mg2+. So cara dia tengok electronic configuration, dari situ kita keluarkan explanation dia. Okay, soalan cepu mas, 5 minit, 4 minit terakhir. Siapa lagi kecil, Mg ke Mg2+? Mg dia 12. O dia 8. So kalau nak nampak memang lagi buatlah electronic configuration. Lepas tu kalau Mg2+, ada lagi tak 3S tu? Tak ada. Tak ada. So siapa lagi kecil? Mg2+. Mg2+. So ni kita cerita pasal shell sebab bilangan shell dia berbeza. Okay, kalau O, buat pula O1, S22, S22, P4. Lepas tu 1, S22, S22, P6. Sasah lah. O lagi kecil. Ingat ni pasal ion pasal elektron. So cerita pasal elektron lah tadi. Sebab shell sama, number of proton sama, kita cerita pasal elektron. Lagi banyak elektron, lagi tinggilah electron repulsion. So dia punya attraction dia makin lemah sebab tu size untuk O- lagi besar. So bolehlah buat soalan nombor 6. So try buat soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Tapi sebenarnya soalan nombor 5 dan 6, nombor 6 ni dah bagi dah jawapan tadi pun sebenarnya. Okay, so itu saja. So jumpa minggu depan. Sila review balik juga untuk atomic size ni. Nanti saya tanyalah minggu depan. Kalau tak dapat jawab, siap korang. Madam, dia memang O2- lagi besar. O2- lagi besar sebab elektron lagi banyak, Elektron dia banyak, repulsion dia lagi tinggi, nombor besar. Ya. Dia tolak. Lagi banyak elektron, lagi banyak tolakan. Dia tolak keluar. So sebab tu dia nak ruang. Dia nak ruang yang besar. So jadi besarlah O2-.